Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma. Yang dimuliakan tuan-tuan dan puan sidang pendengar rumah ngaji Serampai yang dirahmati Allah sekalian. Kita masih lagi berada pada ayat keempat surah Sajadah. Dan ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan pada hari ini, dan ia adalah berkenaan tentang fiqh tadarruj ataupun fiqh taghyir, berkenaan tentang perubahan yang kita boleh buat sama ada bagi diri kita, keluarga kita, organisasi kita dan sebagainya, di mana ada satu perbincangan berkenaan dengan at-tadarruj fil islah wa taghyir. Bagaimana kita ada step by step dalam kita melakukan islah ataupun penambahbaikan dan juga taghyir, iaitulah apa-apa perubahan kepada sesuatu yang baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Tuan-tuan dan puan, ayat keempat surah Sajadah ini, Allah SWT menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, dan kita telah berbincang tentang perkara ini. Namun apa yang mahu saya sampaikan dan berkaitannya dengan fiqhul islah ataupun fiqhul taghyir, berkenaan tentang seni ataupun sains bagi melakukan perubahan ataupun islah ataupun penambahbaikan. Di mana apabila kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit dan bumi, dan saya telah kongsikan dalam ayat dalam surah yang lain juga menyebutkan bumi sahaja dalam 6 masa, bahawa Allah SWT dengan kuasa kun fayakun, Allah SWT mampu sahaja, Maha Suci Allah SWT mampu sahaja untuk menciptakan alam ini dengan sekaligus kun fayakun. Namun Allah SWT tetap juga menjadikan alam ini dengan step by step yang tertentu. Dan ibrah yang kita boleh ambil pada hari ini, tuan-tuan dan puan, adalah kita sebagai manusia, kita selalu juga berharap untuk melakukan sesuatu perubahan, sama ada dalam diri kita ataupun keluarga kita ataupun organisasi kita, dan juga negara kita. Contohnya, kadang-kadang kita suka untuk mengatakan yang kita mahu melakukan perubahan itu ataupun kita mahukan sesuatu itu berubah dalam masa yang pendek, yang kita panggil sebagai overnight. Kalau boleh hari ini perkaranya begini, tidak berapa elok, esok sahaja dah boleh dielokkan, dah boleh ditambah baik, dah boleh dilaksanakan dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi perubahan itu, walaupun expectationnya kita begitu, itu normal, tidak ada masalah tuan-tuan dan puan. Namun apabila kita melihat dari perspektif fiqh taghyir ataupun fiqh bagi sesuatu perubahan, terutamanya merubah sesuatu daripada yang tidak elok kepada yang elok, maka kita memerlukan at-tadarruj, kita memerlukan step by step, bahawa kita nak apatah lagi dalam kita melakukan penambahbaikan itu melibatkan orang lain, kita melibatkan menegur orang, kita melibatkan perubahan sistem, perubahan undang-undang, melibatkan perubahan habit manusia, melibatkan perubahan mindset. Maka sudah tentulah at-taghyir ataupun al-islah, penambahbaikan itu memerlukan step by step dan memerlukan masa. Saya, tuan-tuan dan puan, mahu membawakan satu hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Mu'adzan radhiyallahu anhu qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innaka ta'ti qauman min ahli alkitab fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa inhum ata'u lidzalika fa'limhum
anna Allah iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah fa inhum ata'u bidzalika fa'alimhim anna Allah iftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu fi fuqaraihim. Jadi daripada hadis riwayat Imam Muslim bahawa daripada Ibnu Abbas bahawa Sayyidina Muaz radhiyallahu anhum berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Muaz, para sahabat diutuskan ke serata tempat, dan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu diutuskan ke Yaman. Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, kamu apabila kamu mendekati sesuatu kaum daripada ahli kitab, iaitulah Yahudi dan Nasrani, dan kita boleh ambil secara umum kepada orang bukan Islam secara umumnya, maka serulah mereka kepada syahadah, iaitulah tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahawa aku, iaitulah Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Jadi apabila mereka taat, maka fa'alimhim, maka ajarilah mereka bahawa Allah SWT memfardukan ke atas mereka 5 waktu solat pada setiap hari sehari semalam, dan apabila mereka telah mentaatinya, maka fa'alimhim, ajarilah mereka bahawa Allah SWT memfardukan ke atas mereka sedekah, iaitulah dalam konteks ini zakat, yang diambil daripada orang-orang kaya di kalangan mereka dan diedarkan ataupun disirkulitkan kepada golongan fakir di kalangan mereka. Imam Nawawi rahimahullah dalam mensyarahkan hadis Imam Muslim ini, maka Imam Nawawi mengatakan bahawa bada'a bil aham fal aham. Maksudnya Rasulullah SAW dalam melakukan dakwah, kalau kita boleh katakan, kita boleh expand juga maksudnya dalam melakukan islah, penambahbaikan, bil aham, bada'a bil aham, dimulakan dengan yang penting, iaitulah dalam konteks hadis ini adalah akidah, fal aham, dan kemudian maka Rasulullah SAW mengajarkan tentang syariat, iaitulah solat, dan juga selepas itu solat sebagai tiang agama yang paling penting, dan selepas itu zakat, dan kemudian barulah lain-lain daripada itu dalam bentuk akhlak dan sebagainya. Jadi kalimah-kalimah fa'alimhim dan juga yang disebut berulang kali dalam hadis ini membawa maksud tertib, iaitulah step by step. Jadi kita boleh ambil pengajaran tuan-tuan perempuan bahawa Rasulullah SAW juga melakukan dakwah secara step by step, dan kita familiar dengan ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, di mana Rasulullah SAW selepas daripada dakwah secara rahsia, maka Rasulullah diperintahkan oleh Allah SWT untuk berdakwah, mula berdakwah kepada kaum kerabat ataupun saudara mara yang terdekat. Dan itulah step by step yang berlaku. Dan apabila Rasulullah SAW mengutuskan para sahabat ke serata tempat di sekitar Mekah dan Madinah, contohnya Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu ini ke Yaman, maka Rasulullah juga mengajarkan step by step bagi penyebaran agama Islam. Dan kita boleh ambil pengajaran di sini tuan-tuan dan puan, apabila kita melakukan perubahan, apabila kita menegur orang, apabila kita cuba merubah diri kita nak berhenti merokok contohnya, kita nak berhenti daripada untuk membuang masa dengan gadget contohnya. Selalunya kita spend berjam-jam dengan gadget, dan kita nak mengurangkan ketagihan kita kepada gadget contohnya, ataupun ketagihan kita kepada perkara-perkara lain seperti pornografi, ataupun ketagihan kepada perkara-perkara yang tidak bermanfaat dalam bentuk gaming dan sebagainya. Macam-macam yang kita ketagihan yang membuang masa kita, menonton movie dan sebagainya. Jadi untuk melakukan ini, kita nak merubah diri kita memerlukan masa, tapi memerlukan step. Jangan kita hanya beralasan dengan masa. Kita katakan bahawa tak apa, nanti aku berhentilah, nanti aku kurangkanlah. Tapi tidak ada steps, tidak ada langkah yang dibuat, yang dirangka. Apakah dia langkah ataupun strategi untuk kita merubah diri kita. Begitu juga apabila kita merubah orang lain. Kita nak mengubah ahli-ahli keluarga kita yang mungkin ada perkara-perkara tertentu yang kita nak ubah dari segi mindsetnya, dari segi kelakuannya, dari segi habitnya, dari segi perangainya. Mungkin solatnya tak betul atau solatnya tak lengkap,
ataupun mungkin terlalu membazir dalam berbelanja dan sebagainya. Jadi kita nak mengubah habit-habit seperti ini memerlukan masa dan memerlukan step. Maka kita janganlah berimpian untuk melakukan perubahan dalam jangka waktu semalaman, overnight kita katakan. Kita expect change overnight. Maka itu untuk perkara-perkara kecil boleh berlaku, namun apabila melibatkan perkara-perkara besar, contohnya mengubah habit dan sebagainya, memerlukan strategi, langkah-langkah yang perlu diambil dan juga masa. Maka kita mengambil iktibar di sini apabila Allah SWT juga menciptakan langit dan bumi dalam bentuk dalam tempoh masa 6 masa, step by step yang digariskan. Maka kita juga apabila kita nak melakukan sesuatu perubahan, maka kita juga memerlukan step by step strategi, langkah-langkah, action plan, nombor 1, nombor 2, kalau tak berjaya, apakah plan B, plan C dan sebagainya, untuk kita melakukan perubahan baik pada diri kita, keluarga kita, organisasi kita, negara kita dan sebagainya. Mudah-mudahan perkongsian ini tuan-tuan dan puan bermanfaat, dan insya-Allah kita akan sambung dalam siri seterusnya akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.